Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara player-player? Saya mendoakan agar anda semua bahagia dan sihat sejahtera. Malam ini kita bersiaran agak awal sikit, mungkin lewat sedikit tadi. Apa khabar saudara Fuwi? How are you Fu? Saudara Mizi Aziz. Mizi yang punya sihat Mizi? Rumah sihat ke? Hai Fu. Saudara Mustafa Ilyas. Malam ini saya ada tetamu istimewa. Sekejap lagi saya beritahu siapa dia. So Haji Masri Cik Mud. Saudara Syuhami Megat, minta maaf lah tulisan kecil-kecil dah tua-tua ni saudara, gigi pada bongak. Hai. Saudara Nur Ali, apa khabar? Saudara Syukur Jamil. Saudara Rubidin, apa khabar Bi? Saya mendoakan Ruby bahagia bersama pasangannya. Baik saudara, saya tidak dapat meluangkan banyak masa untuk menyantuni teman-teman. Saya akan santun usai saja pencerahan malam ini. Teman-teman yang bersama dengan saya dalam ini Instagram juga, nama dah terbalik ni. Dapat dua. Malam ini saya bersama dengan sahabat saya bekas ahli parlimen kawasan Balik Pulau, Saudara Yusmadi Yusof, dan juga senator. Jadi dari segi politiknya mantap. Soal mantan tak mantan, mantap lah. Apa khabar? Can you give a few word? Apa khabar semua ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Kamal. Saya selalu jumpa dia dekat kafe di Parlimen. Hari ini bila dia jemput saya datang ke dia punya program ni, dia trick saya tau. Dia kata datang minum kopi je. Tiba-tiba malam ni tengok, dia kata ada nak tanya soalan panas. Tapi bagaimanapun saya syukur, saya bersahabat dengan Datuk Kamal ni. Bukan saya dengan Datuk Kamal, dengan anak dia semua, dan alhamdulillah. Saya kata dah hampir lebih 10 tahun lebih tu. Ya. So jadi saya ucapkan terima kasih Datuk. Sebab sudi jemput saya tu. Terima kasih. Malam ini bicara kita ke mana Melayu Pulau Pinang. Sebab yang ini sahabat saya ni dia bekas ahli parlimen Balik Pulau, saudara. Dan juga sebagai senator. Tapi parti dia dengan parti saya berbeza. You orang keadilan, saya warga UMNO. Tapi tu saya percaya. Datuk UMNO, saya kat dalam pun kita sentiasa berjuang untuk keadilan rakyat, untuk fight rakyat, for justice. Yes. Baik saudara, baik. Sebelum saya memberi pencerahan ini, malam ini saya seperti biasa minta maaf lah sebab saya kena bagi tentang kedudukan COVID. Penting. Sebab hari ini hari Sabtu 18 September. Hari ini nampak gayanya kedudukan ada sedikit kurang. Semalam 17,577, tapi hari ini 15,549 lebih. Tinggi. Dan jumlah keseluruhan sudah 2,82,876 warga kita yang dijangkiti virus corona. Tetapi saya minta maaf kerana Kementerian Kesihatan menyembunyikan kepada saya berapakah jumlah kematian. Kekhawatiran saya, apa saya lihat di tak tahulah dah berapa hari dah dia tak bagi. Menteri baru pun tak ada kan? Menteri baru tak boleh pakai. Minta maaf lah, saya mulut lampas sikit. Dan di Langkawi, kekhawatiran saya sebab hari ini saja jangkitan di Langkawi 57 orang. 57, semalam dah 60. Jadi pelancongan. Betul. Untuk negeri di Perlis 33, ada penurunan. Di Kedah 1073, di Pulau Pinang 1375. Negeri you ni tinggi di Pulau Pinang 1300 dah beberapa hari dah. Kemudian di Perak ada 1120, ada penurunan susut sedikit. Di Selangor alhamdulillah lebih. Makin baik ya. Makin baik. Hari ini 1995, semalam 2646 tu yang kita boleh berkorak apa semua tu. Okey, di wilayah Persekutuan 382 ada sedikit peningkatan. Dan di Putrajaya kekal 31, di Negeri Sembilan susut daripada 198 daripada 131. Di Melaka juga susut, alhamdulillah. Di Johor juga susut daripada 2,338 kepada 2,208. Johor nombor 2 tertinggi sekarang ni. Bukan lagi Selangor lebih. Selangor dah nombor 3 dah. Nombor 1 Sarawak. Kemudian di Pahang, susut daripada 832 kepada 634. Di Terengganu ada sedikit peningkatan. Ini kawasan saya lihat di kawasan-kawasan yang pesisiran Laut Cina Selatan, dia jangkitan tu mudah. Nampak dia tinggi ni di Pahang, di Terengganu, begitu juga di Kelantan. Hari ini meningkat balik. Semalam dah susut 869. Hari ini 1214. Abang jagalah kebersihannya. Jaga penjarakan sosial dan sebagainya. Di Sabah susut sedikit daripada 1533 kepada 1395. Di Labuan ada naik balik sikit. Semalam 10, hari ini 11. Dan di Sarawak sebagaimana saya katakan yang tertinggi
Walaupun susut tapi sudah 2,929. Jumlah untuk setakat hari ini daripada hari ini tanggal 18 September, jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah jumlah 336,662 untuk bulan ini saja. Bulan lepas YB adalah berapa? 632,000. Tinggi. Jadi kita mengharapkan agar Kementerian Kesihatan melaksanakanlah secara tuntas bagaimanakah usaha kita untuk menyelesaikan masalah COVID ini. Rakyat begitu menderita dan ini tidak baik untuk ekonomi kita. Itu laporan kita. Baik, saya nak buka gelanggang hari ini. Ke mana Melayu Pulau Pinang ni? Oh, soalan. Tolong jawab dulu. Ke mana Melayu Pulau Pinang? Melayu Pulau Pinang. Ya. Secara fizikal ya. Ya. Masih ada di Pulau Pinang. Okey. Ada juga di luar Pulau Pinang. Dah kita nak cakap tu. Ya. Ramai Melayu Pulau Pinang di luar Pulau Pinang. Ya. Malah saya pernah buat satu joke lah pada kawan saya. Yang kes reformasi yang kena naya pun orang Pulau Pinang. Yang katanya menginaya pun asal pun Pulau Pinang sebelum pergi Kedah. Oh ya kan? Sebelum bapak dia diajak oleh British Mengajak jadi di guru besar Kalostar, dia di Pulau Pinang dulu. Saya difahamkan lah. Berapa tu Dr. Mazir? Saya tak sebut. Tak mau sebut langsung ya. Lepas tu peguam yang terlibat pun daripada arwah kapal Sing pun orang Pulau Pinang. Pulau Pinang, ya. Pendakwa dilantik khas oleh apa dia ni yang sekarang ni. Peguam hebat pun orang Edgecumbe Road Pulau Pinang. Si Syafi. Lepas tu pula saya tengok dari segi itu undang-undang lah. Kalau isu ekonomi. Saya tengok dulu yang jadi Menteri Ekonomi ni pun orang Pulau Pinang. Tan Sri Noyak kok. Ya. Yang bina khazanah. Ya. Yang terlibat sebagai pengerusi Security Commission. Yang paling awal yang pertama pun orang Pulau Pinang. Tan Sri Munir. Ya. Yang dulu saya juga difahamkan yang agak berjaya jaga bola, jaga Kuala Lumpur pun orang Pulau Pinang, Tan Sri Lasoma. Allahyarham. Betul. Datuk Bandar. Ya. So lepas tu dan yang paling hebat sekali cerita hari ni yang orang tak boleh lawan lah. Datuk buat macam mana pun takkan boleh lawan. Tan Sri P. Ramlee. Oh ya. Itu pemikirannya melampaui zaman. So soalan tadi ke mana Melayu Pulau Pinang? Yang kat luar-luar pun ramai hebat. Yang di Pulau Pinang pun dah hebat. Tapi saya rasa elok juga tu bincang topik ni. Sebab kita nak tahu hebat-hebat macam mana. Setakat hebat di luar saja kan? Dah itu soalan saya. Sebab saya duduk kebetulan saya ulang alik di Kuala Lumpur dan balik pulau. Ramai ni kadang jumpa saya. Soalan Datuk tanya ni bukan soalan baru ni. Daripada mula saya jadi YB sampai hari ni Datuk tanya. Ya. Ada yang jumpa saya di kata di Bangsa. YB kena jaga ni Melayu Pulau Pinang ni. Betul. Saya kata, aku ni budak sekolah Al-Masyur. Budak sekolah polis Islam, Islam. Melayu juga, Islam lagi. Apa tu saya kata. Soalan tu dia macam nak kata mungkin saya kata tak terjawab pun. Ataupun jawapan yang dia kita bagi tu orang tak puas hati. Ya. Ataupun ada permasalahan yang tak terungkai sampai sekarang. Betul. Sebab sampai sekarang soalan ni orang tanya. Sebab saya ingat lagi. Saya masih ingat lagi waktu satu ketika dulu, waktu saya menjadi wartawan dulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu mula-mula dia jadi terlibat dalam politik masuk UMNO 1982. So dia buat buku, bukan macam ini buku YB YB ada buat buku satu buku tajuk dia Lelaki di Sebalik Pulau. Katanya dia buat filem, siapa nak buat tak tahulah. Insya-Allah. YB menulis soundtrack. Yang kedua buku dia ini seronok saya baca ni. Iaitu dia mau menzahirkan reformasi Dewan Negara. Sebagai seorang senator, dia tahu apa yang berlaku di Dewan Negara dan dia harus mencari jalan upaya agar Dewan Negara kita tak jadi sebagai rubber stamp. Ya selama hari ni orang tengok Dewan Negara ni apa yang diputuskan oleh Dewan Rakyat sampai ke Dewan Negara bincang 2-3 satu hari dia bawa lulus. Tak tahulah saya sejarah rasanya belum ada rasanya. Tak ada juga. Ada pertama sekali yang saya yang ditolak oleh Dewan Negara patah balik ke Dewan Rakyat. Ada. Apa dia? Pertama sekali apa dia ni undang-undang tu dia panggil fake news. Fake news, okey. Yang kedua cukai pelancongan. Okey. Ingat ada kawan kawan kita dia buat tiba-tiba Sarawak tak setuju. Ya. Lepas tu SST. Percukaian. So tiga benda tu ada. So saya tengok ada dia punya sejarah tu. Cuma yang saya fikir media pun kurang cover sangat. Ya. Sebab saya difahamkan juga yang ada media kat situ bernama. Sebab dia kerajaan kan. Jadi bila saya tanya kawan-kawan saya balik, saya kata YB nak macam mana. Ya, kebanyakan ahli senator tu dilantik daripada parti-parti yang memerintah. Bukan saja tu. Sebab Datuk orang media kan. Dia kata luar negara boring, tak ada drama.
Dia kata kalau dekat Dewan Rakyat ni adalah terpekik, terlolong semua kan. Jadi benda tu jadi news. Jadi kita last sekali zaman social media ni dia kata kena ada hit. So jadi saya terima hakikat tu. Kenapa orang kurang cakap pasal Dewan Negara pun saya terima hakikat. Betul Dato' cakap tadi tu, tapi saya betulkan fakta sikit. Yang kedua, saya rasa Dewan Negara ni sebenarnya orang tak betul-betul faham sebenarnya fungsi dia apa. Ya. Padahal Sepatutnya dia apa house tu. Sepatutnya tu. Masa kita merdeka, RIT Commission dia recommend kita kena ada 2 chamber. Kenapa cakap kena ada 2 chamber? Tak semestinya ada 2 chamber. Ada negara macam Singapura 1 chamber. Kenapa kita ada 2 chamber? Sebab kita ni federalisme. Dia nak juga suara negeri. Yes. Lepas tu pada yang sama bukan suara negeri saja. Dia nak suara ni kelompok-kelompok minoriti ni. Orang OKU, orang Siam, orang asli. Saya ingat orang Siam ni sebab masa Tengku Abdul Rahman dia rapat dengan Siam kan. Adibah. Ada. So dapat khusus. Sampai sekarang ada wakil orang Siam. Jadi lepas tu pula ada wakil-wakil yang agung lantik yang dikatakanlah yang sepatutnya lah cemerlang. Bidang masing-masing. Tokoh perniagaan, tokoh profesional kan. Tokoh sukan dan sebagainya lah. Sukan dulu kita ada James Samsudin. So, jadi filman. Hari ni sekarang kita ada macam rasa riba. Dia dapat dua-dua. Wakil media pun dia dapat, OKU pun dia dapat. So bayangkan tu, kalau betul-betul Dewan Negara ni berfungsi, ucap kuasa dah betul lah. Macam saya dipilih oleh Dewan Negeri. 2008 masa jadi YB balik pulau, orang balik pulau saya pilih. Tapi masa nak di senator mewakili Pulau Pinang ni, nama saya masuk dalam Dewan Negeri yang memilih dipilih. Semua tuan kena pilih saya. Sebab tu sumpah saya yang dipilih. Kalau yang agungnya, saya yang dilantik. Itu dah federal lah. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak cakap kata senator ni hanya dilantik, salah. Yang negerinya sebenarnya dipilih. Indirect election dia panggil. So sekarang ni bila saya tengok time COVID ni tu, kalau betul-betul lah kita manfaatkan Dewan Negara ni, saya rasa boleh. Kenapa punca kuasa dia betul? Satu, memang dilantik oleh Agong. Yang kedua, memang dipilih oleh negeri. Dewan Negeri. Mewakili negeri tau, suara federalisme. Macam contoh hari ni, Selangor tak cukup vaksin. Saya rasa kalau dimanfaatkan Dewan Negara ni, Sultan Selangor tak perlu orang kata apa bertitah. Kenapa vaksin tak cukup? Benda tu boleh diselesaikan di Dewan Negara. Lepas tu contoh macam baru ni pula saya tengok contoh baik Selangor. MB Selangor buat bantuan kepada Pulau Pinang. Dia panggil apa? Bantuan vaksin tak cukup. So bantuan antara negeri tu saya tengok hebat. Tu saya bila vaksin nak tanya. You juga sebagai pengamal undang-undang sepengetahuan saya, sebab setiap malam saya bercakap bahawa Parlimen telah meluluskan peringkat awal dulu sejumlah 3 bilion pembelian vaksin. Kemudian 2 bilion lagi adalah untuk kos-kos operasi dan sebagainya. Kalau diikutkan dengan jumlah wang 3 bilion itu, tak sepatutnya negeri-negeri membeli. Itu belum campur lagi kerajaan Arab belum free, Amerika bagi, Jepun bagi, China bagi, EU bagi free. So jadi ke mana perginya? Itu soalannya. Sebab tu bila saya nak tanya you sebagai pengamal undang-undang. Antara benda yang ni saya bahas lah. Di Dewan Negara yang saya bahaskan tu hari, saya kata bukan yang penting tu lulus bajet. Yang maha penting juga ialah bagaimana bajet tu digunakan. Kita terlupa benda tu. Kita bahas masa nak lulus kita tak ada pun mekanisme nak pantau benda lah tu. Bayangkan hari ni macam Datuk cakap pasal jumlah COVID ni kan. Padahal benda tu kalau online mesti dia buat. Okey, duit ni belanja kat mana? Syarikat mana dapat? Mesti diperincikan. Saya difahamkan lah oleh Senator Azam daripada Negeri Sembilan. Kebetulan dia kerja dengan syarikat ayam besar ni. Dia kata Ismadi, dalam industri kami memang ada satu fridge storage yang khas untuk kawal bakteria-bakteria tertentu ni. Jadi bayangkan tu, tadi Datuk cerita COVID vaksin nilai seperti ni. Yang nak storage jaga tu berapa juta lah. Siapa dapat tu? Bukan bilion. Saya mempersoalkan sekarang ni bukannya small money. Ini bukan wang sedikit. Dan ini wang ni daripada duit you, duit saya, duit rakyat semua. Yang tu satu lah tu. Yang kedua yang saya juga timbulkan ialah tiba-tiba bila kita pembangkang bising, kenapa proses vaksin ni slow? Slow. Tiba bila dah bising boleh pula jadi laju pula. Maksudnya benda tu boleh dibuat. Rupanya kena tahu bagi rotan. Kena selalu bising. Tapi sampai bila kita dah bayar gaji, nak peruntukan banyak mana pun tanpa bahas tau. Rakyat kena tahu ni, sekarang ni di Dewan sebab daruratnya pasal memang ada undang-undang, saya cakap secara objektif undang-undang kita memang dia bagi fasa 1 50/3 tu memang boleh buat ordinance khas untuk pakai duit
dan dia bagi ketua-ketua marah kesihatan ni kuasa tertentu untuk pastikan pengurusan COVID kesihatan ni dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Dia nak buat undang-undang SOP, dia nak buat semua boleh buat. Tapi yang kita geram tu bukan apa. Semua dia minta kita bagi. Duit, kuasa, undang-undang. Segala-galanya dah bagi. Sampai kita tengok dari segi SOP ni, daripada PKP 1 sampai ni, apa benda yang rakyat tak akur. Sebab tu saya nak cakap sikit dalam konteks tu. Sila. Saya kaji-kaji tu, rupanya negara-negara yang agak berjaya mentangani COVID ni, terutama sekali negara dipanggil di Asia Timur. Taiwan, Korea Selatan, Jepun. Rupanya ada tiga perkara ni. Kita kaji kesimpulan dia. Satu, bila ada dia panggil state capacity, apa ni, kemampuan kerajaan untuk penyampaian tu. Maksudnya kerajaan dia memang maksudnya kompetent lah, memang hebat lah. Kedua, bila dia kata ada kepercayaan rakyat. Betul. Maksudnya bila kerajaan keyakinan rakyat terhadap vaksin. Rakyat katakan sekarang ni macam rakyat nak faham. Tiba-tiba dia tengok undang-undang ada kayangan, tak kayangan. Lepas tu kata tak boleh kumpul, ada yang kena durian. Lepas tu benda-benda macam tu. Jadi isu dia, kalau kerajaan tu cakap benda betul pun rakyat dah tak percaya. Betul. Cuma dalam kepercayaan itu ada satu perkara yang sangat penting. Tadi kepercayaan pada pemimpin kan? Tapi kepercayaan satu ni saya respect rakyat lah. Dia panggil kepercayaan rakyat sama rakyat. Itu sahaja yang sekarang ni yang terbukti, yang masih lagi utuh. Sama malam saya mengatakan rakyat akur. You suruh duduk rumah. Kita jaga kita. Sampailah sekali dia buat bendera putih Bendera putih tu dah tak ada makanan dah tu. So maksud saya ni, rakyat ni, inilah aset yang kita ada tau. Bila ini aset ada, macam mana kita nak buat? Parlimen tu institusi rakyat. Kena kuatkan lah sebab rakyat dah pilih pemimpin negara itu. Sebab tu bagi saya kesilapan yang besar sebelum ni kan bila Parlimen kita gantung. Dalam rantau ni tu, kebetulan saya di masa Dewan Negara saya ahli apa dia panggil Parlimen Commonwealth, saya ahli Parlimen members. Saya tak puasa. Kebetulan pula saya dipilih untuk rantau Asia Tenggara ni, jadi dia panggil untuk hak asasi manusia dan sebagainya. Saya tengok punya beraninya Malaysia ni, negara ni tak berani tu. Teror-teror Singapura yang duit banyak pun tak berani. Parlimen dia jalan macam biasa. Malaysia yang paling berani. Darurat. Kita gantung parlimen ni. Aduh. Maksud saya memang hebat. Sebab tu saya rasa Tan Sri Muhyiddin Yassin ni hebat. Sebab tu bagi saya untuk siapa dapat ganti dia ni pun hebat. Lepas tu akhir sekali yang ni juga susah. Yang tadi kata 3 syarat kan. Satu saya kata kapasiti kerajaan, kepercayaan. Yang last kali ni nama dia kepimpinan. Sebab saya percaya benda tu. Kalaulah hari ni yang dilantik katalah mempengerusikan dia panggil majlis pemilihan negara. Tiba-tiba orang yang baru dengan nafas baru, ada mandat sokongan. Kebetulan orang yang menang pilihan raya dulu katalah. Pilihan raya dulu yang dipilih oleh rakyat ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim, PH lah. Tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim, PH dapat mempengerusikan. Jadi apa benda kita cakap rakyat percaya sebab pemimpin yang dia pilih. Ini yang diangkat jadi Perdana Menteri, yang pengerusi pula. Yang baru ni gagal, lepas tu angkat pula. Saya takut nanti lepas ni majlis ni cakap apa orang tak percaya. Kalau tak mau bagi seorang pun buatlah pengurusi bersama, co-chair. Dalam konteks ni saya nak sebut jugalah sebab saya dah tengok individu ni saya rasa perlu diberi peluang. Orang macam Tengku Razali. Dia ambil negara ketika selepas krisis 69. Dia buat institusi, dia buat macam-macam lah dari segi kewangan, Petronas sebagainya. Kebetulan dia masih lagi ada dalam parlimen ni. Masih ada lagi. Gunakanlah. So saya andaikan ini orang muda dengan harapan lah. Tengku Razali ada kat situ. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada kat situ. And then lepas tu siapa lagi yang pakar-pakar ni sini. Saya kata kena ambil juga ni Ling Hua Ing semua ni. Sebab Datuk dia Najib pada situ. Datuk Seri Najib ada. So sebab kenapa Ling Hua Ing ni kena ambil juga? Sebab dia jaga Pulau Pinang dulu bagus dari segi pengurusan kewangan dan sebagainya. Sampai Pulau Pinang dapat bayar hutang dia. Sampai Majlis Agama Islam dapat bajet paling tinggi setiap tahun. Kan? So topik ni lah kan. So jadi saya duk fikir kalau macam tu yang kata majlis pemulihan negara, ada can lah. Ni tapi macam ni saya tengok macam boleh tak boleh. Saya bercakap vaksin ni. Kita banyak topik lah ya. Jadi kita bercakap tentang vaksin yang sampai hari ini saya masih lagi akan terus menyuarakan persoalan ke mana vaksin, bagaimana pengurusan, dan saya mengharapkan agar Dewan Rakyat bersidang, mungkin lagi lusa bersidang, akan ada ahli-ahli parlimen kita yang akan membangkitkan persoalan perincian berhubung dengan vaksin. Kan? Kita harapkan kita biarlah. Saya nak cakap satu kecil terlupa nak terlupa. Datuk bayang lepas yang MOU, salah satu benda ialah memperkasakan parlimen.
Lepas sign, saya dapat notis kompang tu yang ahli parlimen dulu nak beragak nak pergi bersidang. Saya kebetulan Dewan Negara masa tu belum ditangguh. Dewan Negara masih lagi nak bersidang. Baru buat suap, baru dapat notis kompang 3,000. Saya kata ini MOU apa ni kan? Kalau ini selepas sign MOU antara kerajaan dengan saya pagi petang saya kena kompang. Aduh, ni saya cakap ni kalau yang dengar ni, saya katalah mana tak kawan baik Datuk, Menteri KDN, mari kan, tarik balik lah. Belum terlambat. Tak tahulah. Saya tak baik dengan semua orang nampak gayanya sebab saya sabar malam duk membalon aja. Tapi kita berkawan. Kita bisik-bisik, kita guna platform ni. Oh ya, lupa. Saya nak bagi pengumuman sikit bahawa sejumlah 28 keluarga daripada 19 buah rumah teres 2 tingkat di Jalan Kemsah High di Ampang Jaya, Selangor terpaksa dipindahkan ekoran kejadian tanah runtuh tanah runtuh 17 September di Kemsah High. So 28 rumah. Ini lupa lah bila masuk begini. Bukan kes baru tu, banyak kali dah Kemsah High ni. Semenjak Highland Tower tu. Ya, Highland Tower kawasan tu memang sering. Tak tahulah saya. Ini you punya parti punya kerajaan lah, Kerajaan Negeri Selangor. Pakatan Harapan. Saya benda yang betul kena cakap betul. Saya cakap betul. Tapi benda ni tu, kalau saya boleh cakap sikit, dia bermula seawal kes Highland Tower tu. Lepas tu sampailah Bukit Antarabangsa. Berlarutan. Masuk di kawasan lukang berlarutan. So bagi saya, betul sekarang ni kerajaan PH, tapi manangkan dia bermula seawal dulu. Jadi jangan kita panggil blame syndrome. Maksudnya kita yang laksanakanlah tugas. Itu yang saya katakan. Sebab tu saya katakan, siapa saja jadi kerajaan, rakyat akur. Rakyat akan sentiasa ikut. Ni apa? Parlimen Gombak apa? Ini Parlimen Ampang. Sahabat Karib you lah. Menteri mana ni? Menteri Mak Lampir. Menteri apa? Menteri sekarang ni menteri apa dia? Menteri komoditi. Dulu Menteri Kerajaan Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Betul. Kan? Tak laksana apa pun. Sebelah Gombak ni, sebelah Menteri Kanan. Sebelah Menteri Kanan sahabat Karib you. Sahabat Karib. Saya tak campur bab itu. Saya yang pernah bersahabat, saya cakap sahabat. Betul. Jangan kita memutuskan pilihan politik tu masing-masing. Betul. Betul tak? So itu saya dengan Datuk. UMNO boleh, keadilan boleh. Yes. Dan saya kekal. Jangan ada sesiapa nak mengajak saya tukar parti. Saya dari dulu, kini dan selamanya UMNO tetap di hatiku. Nak marah-marah lah saya. Okey. Berbalik kepada tentang ke mana Pulau Pinang. Saya menyatakan, tadi saya dah cakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah buat buku, satu kajian berhubung tentang kehidupan orang Melayu Pulau Pinang. Apa dah jadi dengan kajian itu? Betul. Saya masa tu dia pernah jadi Timbalan Perdana Menteri. Saya kena cakap, bukan saya kajian tu. Saya kena cakap dia buat sesuatu juga. Dia buat JKP, Jawatan Kuasa Pemandu. Satu agensi kerajaan pusat untuk bantu rakyat Pulau Pinang. Dia buat perda. Satu agensi khas untuk bangunan hartanah sebagainya lah. Dan pada masa yang sama juga ada lagi tu, masa tu saya tahu, nama dia Yayasan Bumi Putera Pulau Pinang. Yang jaga ni kawan baik Datuk ni, Tan Sri Ibrahim Sangat. Tan Sri ni semua zaman tu saya ingat lagi. Ini zaman-zaman saya kat sekolah lagi lah. Okey, jadi saya tengok benda ni semua dan ada sampai sekarang benda tu. Dan saya juga dipahami tu. Selepas era tu, era yang baru ni melalui Tan Sri Noh Yaakob, banyak juga inisiatif untuk Bumi Putera Melayu Pulau Pinang ni. Memang ada benda tu. Tapi nampak macam tak bergerak. Itu saya tak faham tu. Tapi saya jangan tanya tak faham, saya lagi tak faham sebab you sebagai wakil rakyat. Kenapa saya tak faham tu? Sebab tu bilang tanya saya, Ismadi, orang Pulau Pinang. Saya ni nak cakap orang Pulau Pinang betul. Kadang-kadang sebab saya orang balik pulau. Bila saya tengok balik pulau, ketika mana saya jadi YB. Saya akan sentuh balik pulau sekejap lagi. Ketika mana saya jadi YB, baru saya perasan tu balik pulau ni seluas lebih separuh pada pulau. Betul. Dan saya tengok kami di balik pulau ni, saya kat jujur lah. Mungkin sebab dia panggil desa sikit kot, luar bandar apa semua ni. Saya kebetulan kena sekolah di Georgetown. Saya tengok lain tu. Sebab tu saya rasa kalau Datuk ada masa, Datuk ke balik pulau dan Datuk bandingkan dengan Georgetown ni. Dah pergi pun. Mesti ada beza kan? Adik ipar saya pun orang Pulau Pinang. Alamak. Oh, balik pulau. Saya pergi saya tengok. Pertama jalan itu masih tak dilebarkan. Kecil jalannya. Ada. Yang tu saya beza pandangan Datuk. Saya kena terima kasih jugalah dekat Datuk Sri Dr. Helmi ni. Lama dia saya tengok. Ada lah jalan tak lah. Jalan daripada Teluk Kembar ke balik pulau tu dah jadi mini highway kecil lah. Besar. Cumanya ini saya tengok. Atas nama pembangunan kadang-kadang kita melukakan hati-hati orang tempatan. Apa saya kata? Tiba-tiba pembangunan datang laju. Harga tanah naik.
dulu kurang sebab orang dalam kampung siapa nak beli tu. Tapi sekarang beli-beli pun boleh lulus. Sampai dalam hutan benang boleh lulus. Betul. Jadi sekarang ni apa jadi tu? Ha. Orang kampung macam kami, saya sebut kami lah, Ya, saya ya. pun termasuk tu. Ha. Sebab saya pun baru dapat surat lawyer nak kena halau ni. Ni cepat. Ya, ya. Kita pun dapat. Ya, ya. Kita dulu cara kita tinggal kat kampung, cara kita panggil secara tradisi. Apa Ya. tradisi? Datuk Tradisional. ada tanah, Ya. saya jiran Datuk. Saya Datuk, boleh saya buat rumah saya, Datuk dah buat lah. Lepas tu pula kita buat sewa tapak. Betul. Kalau orang kampung ni panggil patel lah, panggil macam-macam lah. Ya, 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 ya. Semua hitam putih. Tapi saya tahu benda tu, undang-undang tanah ni, dia tak iktiraf benda ni semua. Maksudnya selagi tak ada nama dekat pendaftaran di pejabat tanah, Ya. dia anggap kita semua ni kita panggil squatters. Oh, dia anggap sebagai setinggan. Yes, sebab saya tu, kita tanya Tok Kong, saya terlibat lawan. Okey. Kes Kampung Buah Pala. Kalau di Teluk Kumbar ni saya boleh sebut lah Kampung Masjid, Kampung Nelayan. Kawasan you lah dulu kan? Yang pertama tadi tanya Tok Kong semua bukan kawasan saya lah. Ya, ya. Kampung Buah Pala pun bukan. Kalau di balik pulau ni Kampung Nelayan Cina. Ya, ya. Kuala Jalan Baru, Ya. saya terlibat untuk 20 orang. Apa yang saya nak cakap Datuk? Ya. Benda ni dia tak kenal kau. Sebab saya tengok yang saya lawan, kampung India kat Pondok Upih pun kena. Betul. Kampung nelayan Cina pun kena. Kampung yang Melayu dekat Tanjung Tok Kong pun kena. Ha. Yang kampung kat Teluk Kumbar Melayu pun semua kena. Ya. So isu dia apa? So saya kaji-kaji balik. Rupanya sekarang ni isu pasaran, ekonomi pasaran. Maksudnya yang kaya ni dia tak fikir pasal orang miskin. Betul. Pertama sekali dia ambil, apa dia tahu tu? Ya. Dia kata, ini aku ambil ni tanah aku lantik peguam, aku halau kau. Aku nak bangun tak bangun. Itu satu aspek. Yang terbaru tu, Ya. baru ni ada satu wartawan, ada datang buat tinjauan, saya bawa keliling kampung. Ya. Terkejut dia, saya ambil gambar, tiba-tiba rumah 1.5 million. Yes. 1.2 million. Siapa yang boleh beli orang Melayu? Tu ada orang beli. Orang Melayu tak ada doktor-doktor Melayu, ada orang Melayu beli. Tapi persoalan dia tak duduk situ. Ya, Tapi ya. rumah naik lalang. Ya. Kan? Kalau orang Penang ni adalah panggil pokok kelempung lah, pokok apa benda ni. Tapi point dia ialah pada masa yang sama, projek perumahan baru pun naik juga. Ya, ya. So jadi soalan saya, kalaulah saya sebagai orang undang-undang dan hak asasi manusia, hak perumahan ialah hak asasi manusia. Apa maksud dia? Sebagai kerajaan, Ya. kita kena pastikan setiap penduduk dapat rumah. Tiba-tiba hari ni, Ya. yang beli rumah tu bukan orang yang nak dapat rumah pertama. Orang yang ada rumah kedua, ketiga tak duduk pun. Dia sebab- Okey. Apa implikasi dia? Implikasi dia pertama sekali, saya takut lah. Ya. Dia panggil property bubble tu besok. Kan? Yang kedua, apa dia? Tanah-tanah kat situ semua, harga naik, yang orang-orang yang tak mampu ni, nak duduk kat mana? Terpinggir lagi lah. Terpinggir. Tu sebelum saya buat lawak masa tsunami, yang mana duduk dekat hutan bakau, kena mati. Habis tu kita orang lepas ni nak duduk kat hutan bakau. So, saya cakap ni secara objektif, saya mengandaikan lepas saya dah tukar kerajaan 2008 dan sekarang dah 2021, adalah dasar-dasar baru. Ya, ya, ya. Ya. Tak ada tu. Tak ada ya. Okey, saya cakap sebagai undang-undang. Adakah benda ni ada cara untuk nak selamatkan? Okay, saya beri contoh. Bagaimana kita nak selamatkan orang yang duduk setempat tu lama, yang mana tuan tanah pun tak jaga? Ya. Contoh macam dalam konteks saya sendiri. Saya jiran rasa dari segi undang-undang dia ada sentimental law maksudnya tak? Kalau common law, dia ada benda yang dia panggil sebagai adverse possession. Apa betul. adverse possession ni? Ya. Kat India ada, kat England ada. Adverse possession maksud dia macam ni lebih kurang. Katalah saya atau Datuk duduk satu tempat tu lebih dah berapa puluh tahun, Yes. sampai tuan tanah pun buat tak tahu, Yes. Datuk jaga, Datuk akan claim hak Datuk. Betul. Okey. Sepatutnya begitu. Dalam konteks ni, saya tak naklah sampai tahap macam tu sekali. Ya, Kita ya. akan fikir apa kriteria, apa dasar dia. Ya. Kalau tuan tanah sampai tak jaga langsung, sampai bertahun-tahun, individu yang duduk tu bayar cukai tanah. Quick rent, okey. Bukan quick rent, cukai tanah. Cukai tanah, okey. Dia ada dua, cukai tanah, quick rent. Dalam satu kes saya lawan tu, quick rent pun dia bayar, cukai tanah pun dia bayar. Tuan tanah tak Tuan bayar. tanah tak bayar. Tiba-tiba sekarang bila dah tanah tu jatuh ke cucu, cucu datang ambil kena halau. Dan benda ni yang berlaku, dan yang paling saya khawatir, tadi Datuk tanya soalan saya kepada Melayu kan. Itu andaian Datuk seolah ada kampung-kampung Melayu di sana. Kampung Melayu pun dah makin kurang. Ya, ya, ya. Okey. Kawan-kawan saya yang dalam pentadbiran, tak apa semua kita ada dasar. Apa dasar? Plan pembangunan tidak akan boleh lulus sekiranya mereka tak menguruskan apa dia ni setinggan ni, spotters. Datuk, kalau Datuk jadi pemaju, maksud dia lain. Kalau Datuk jadi orang yang tinggal, maksud dia lain. Kalau Datuk jadi pemaju, dasar tu apa dia? Datuk akan cepat-cepat urus bagi Datuk. Ya. Cepat-cepat lantik peguam, Ya. cepat-cepat hantar lawyer, cepat-cepat halau. Naik. Cepat-cepat apa? Ya, Tawarkan pampasan. Ya, ya. Saya faham benda macam lain. Yang saya faham ialah kita juga kena fikir dari segi budaya. Yes, yes, yes. Apa dia? Macam mana nak pertahankan kampung ni? Okay. Dulu saya kena bagi tahniah jugalah. Ya. Kepada speaker saya sekarang ni, Tan Sri Rais Yatim ni. Ya. Zaman dia akta warisan Betul. dibuat. Akta Tapi warisan. akta warisan tu hanya sekarang ni duk cerita-cerita bangunan.
bangunan ni nak waris, ini nak waris. Bukan tanah Yang terbaru ni saya kena ucap tahniah juga. Bukit Bendera. Hari ni dapat iktirafan UNESCO untuk biosphere lah, dia panggil ruang bio kan. Tapi persoalan dia ialah atas Bukit Bendera bukan ramai yang duduk pun. Ada 5-6 orang bekerja. Sebab tu kadang-kadang soalan ni mesti orang UMNO marah kat saya, tapi saya cakap untuk jangan marah saya. Orang UMNO sudah datang kat saya. Ismadi, kau duduk lawan-lawan, kau tahu tak tempat ni kita orang Melayu paling asal. Saya kata, you duduk fikir siapa yang paling asal? Saya fikir nak duduk kat mana? Saya fikir nak tinggal kat mana? You duduk cerita, oh ni orang Melayu punya orang Melayu. Saya setuju, saya tak menafikan benda tu. Isu sekarang ni takkan nak bangga dengan sejarah je. Cerita Something must be done. nak duduk kat mana ni? Last sekali orang Melayu, last sekali cara yang terdekat sekarang ni apa dia? Okey, bila dia nak kena halau apa dia? Okey, bagi pampasan. Pampasan Datuk tahu 30,000, 40,000, kadang-kadang 20,000. Nak beli rumah kat mana? Di Pulau Pinang pula tu. Tapi pengajaran patut kita ambil dengan Kampung Buah Pala. Kampung Buah Pala, kampung orang India. Dia lawan isu dia tu, tak sampai 20 keluarga pun. Satu Melaya kecoh. Betul. Dan sampai satu tahap pampasan dia sampai 400-500 ribu. Iya. Jadi apa pengajaran dia? Itu yang kata bila kita muafakat, suara kita kuat. Jadi kat situ saya selalu apabila saya dapat peluang. Jadi apakah Melayu Pulau Pinang? Dia mesti bermufakat lah. Kalau saya cakap ni orang Melayu Pulau Pinang jangan marah saya pula. Tak apa, kita cakap. Betul yang marah ni saya nak cakap ni. Ya, Orang Melayu Pulau Pinang lah ni kita kena kurang bercakap. Kita kena buat. Sebab kita semua pandai bercakap. Ini dia cakap Kita ada the best, kita ada the best lawyer, kita ada the best. Saya bukan kata Perdana Menteri 48 orang. Orang Pulau Pinang. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun saya dah ikut dia sampai luar negeri. Dia antara anak Pulau Pinang yang hebat. Okey. Dan dia pun pernah jaga apa? Keuangan, jaga dan macam-macam. Dan bagi saya pengalaman cukup lah tu. Okey. Bijak pandai pun banyak. Yes. Menteri Ekonomi, pakar penasihat ekonomi kan. So jadi saya fikir orang Pulau Pinang ada berapa juta je, sikit je. Dan Melayu pula lagi sikit. Jadi yang saya nak cakap hari ni saya rasa lah tu orang Melayu Pulau Pinang kena kurang bercakap tapi kena banyak buat. Pada pandangan saya. Ya. Tak tahulah kalau Datuk boleh setuju tak setuju kan. Saya bagi tahu saya cakap memanglah dalam keadaan sekarang ni action oriented. Kita apa-apa pun kita mesti perjuangan itu tidak boleh hanya slogan. Sebab itu tu bila saya duduk kat Kuala Lumpur ni, bila ada je orang Melayu Pulau Pinang datang kat saya, "Wali ni macam mana Melayu Pulau Pinang?" Saya tak melayan. Sebab orang yang sama dia tanya soalan yang sama daripada saya mula-mula tak masuk politik sampai sekarang, padahal dia tak serius pun. Tak, pasal persoalan yang saya lontarkan begini sebab saya Tak, bukan saya salahkan Datuk yang soalan tu. Tak. Saya cerita orang lain. Betul, saya melihat macam kawasan you bukan jadi wakil rakyat, dia balik pulau. Dulu kita kenal lah kalau sebut balik pulau tu kawasan Buah Pala. Lain tak ada. Mana ada lagi pun produk Buah Pala di Pulau Pinang datangnya daripada balik pulau. Betul. Kemudian tiba-tiba hilang balik pulau ni Buah Pala Pulau Pinang. Mai pula bini durian Blackton. Bukan. Jadi kita cakap betul kan tu. Blackton, duri hitam, asal pada Sungai Bakap. Balik pulau ni lain, balik pulau nama Hokian. Apa dia? Nama dia Anghe, Udang Merah, Holo, Tuhan Kasih. Ya. Lepas tu dia ada XO lah macam-macam ni. Nama Holo. Tapi sebab saya takut nanti orang Sungai Bakap marah saya. Blackton, Sungai Bakap. Sungai Bakap. Dalam parlimen dia pun terbaik. Oh, di sebelah, bukan sebelah balik pulau ke? Bukan. Tak. Dia di tempat Datuk Seri Anwar Ibrahim Sungai Bakap. Sebab apa cakap macam tu? Sebab harga mahal sampai atas satu 180 rian kilo. Yang dari segi harga tak turun, baru-baru ni Blackton lah, betul. lagi mahal daripada Musangking tu. Betul. Nah, okey. Jadi orang melihat dari segi pembangunan situ, saya melihat perkampungan Melayu pasal nampak gaya kian. Okey. Cuba kita cerita benda-benda yang berjaya dulu sebelum kita cerita masalah. Kenapa Wabi nak cakap yang berjaya? Saya bukan. perjuangan ni Wabi. Bukan yang berjaya yang diperjuangkan. Okey. Saya beri contoh. Dulu ada koperasi tunas muda. Siapa buat? Saya kena respect lah walaupun dia orang UMNO kan. Nama dia mantan YB Datuk Ismail Hashim. Kalau pergi ke Sungai Ara tu, koperasi tunas muda tu memang diiktiraf antara koperasi terbaik di Malaysia. Sampai hari ni. Hari ni dah lain lah. Jadi apa? Baru ni pengerusi dia mantan Adun Batu Mau, tak nak sebut nama lah, tersangka dengan kes, tersangka ni kena dakwa lah, kes money laundering dan kes rasuah. Pasal apa? Tanah-tanah koperasi dibuat secara joint venture dan sebagainya. Dia bukan UMNO ya? Dia bukan UMNO. Ahli UMNO. Ahli UMNO. Ya ke? Bekas YB UMNO juga. Tu saya nak sebut pun saya keras lah. Tapi ni saya cakap ni kita bagi saya untuk tujuan Datuk ni supaya tak kena sama fitnah. Dia dituduh. Nanti kena sama fitnah lah. Dia dituduh. Tapi yang saya tekilan tu, kalau Datuk pergi Sungai Ara sekarang, mana ada kampung lah. Semua nama kampung pun nama pemaju. Tak nak sebut lah kan glamour sangat pemaju tu. Yalah betul. Jadi saya melihat sebab warga bangsa kita di pulau ni kian tragis.
Yang ada sekarang ni pun kawasan majoriti orang Melayu balik pulau, kemudian Batu Maung, nelayan. Lain dah. Mau ni tu Ha. kawasan dah campur. Ini tak campur projek nak naik 3 pulau ni. Yang akan kena projek 3 pulau ni pun sekitar tu lah. Ini yang saya nak tahu dulu sebab tu panggil Habib sama macam ni. Alamak. Tolong jelaskan. Masuk lubang pula saya. Tolong jelaskan supaya rakyat tahu. Baru-baru ni Ya. kerajaan di Pulau Pinang buat satu nama dia plan infrastruktur. Perancangan ya. Bahawa di Pulau Pinang ni kita perlu selesaikan masalah pengangkutan. Ya. Sebab jam dan sebagainya. Memang betul saya tahu. Dah ada 2 jambatan dah sekarang ni. Itu satu topik. Jadi cerita dalam pulau ni. Jadi kesimpulan dia perlu buat sesuatu, antara nak buat LRT kan, nak buat apa semua. Tapi kita tahu Pulau Pinang ni bila tukar kerajaan, hubungan kerajaan pusat ni agak tak berapa baik sikit. Soal-soal kuku je. Saya tahu. Sebab tu zaman Pak Lah dulu, kalau tidak ada satu syarikat akan buat LRT, lepas tu tak jadi buat sebab kita tukar kerajaan. Okey, jadi kerajaan Pulau Pinang terpaksa lah cari ikhtiar. Ya. Jalan salah satu yang orang selalu buat, bukan Pulau Pinang saya buat, Singapura buat, semua buat, tempat lain banyak buat, ialah reklamasi. Ya. Reklamasi maksudnya wujudkan pulau-pulau artificial ni. Yes. Dari situ kita jual kat situ, dapat duit, kita buat. Okey. Persoalannya di sini ialah yang Datuk timbulkan tadi. Ya. Tempat yang nak dibuat pulau tu ialah itu kalau semua melebak tu. Melebak Ya, ni ya, maksudnya kawasan Melayu, lingkaran pendudukan kawasan Melayu ni. Kependudukan warga bangsa kita. Ya. Pantang Dalam Laut, Ya. Batu Maung, Ya. Teluk Kumbar. Ya. Kalau dalam sampai ke balik pulau sikit lah. Tempat Jadi dia- dalam ya. istilah daerah, dia punya daerah barat daya Pulau Pinang lah. Oh, dia panggil barat daya Pulau Pinang. Saya cakap ni macam orang UMNO saya. Kenal lah. Hidup Melayu. Tak apa. Saya jiwa. Tak, saya nak cakap Ya. terus. Saya budak Melayu. Saya rooted agama Islam. Ya. Cuma beza saya sikit dengan Datuk ni pendekatan UMNO ni. Saya percaya al-adlu bil ihsan ni. Maksudnya kita kena tolong semua orang. Ya, Tapi ya. UMNO saya hormati, itu perjuangan dia. Dia nak ambil pendekatan tolong Melayu berdasarkan kaum tu tak apa. Dia cubalah. Ikhtiar dia kan. Ya, ya. Kita tengok sebab berjaya. So cuma bottom line dua-dua kita nak tolong. So kebetulan yang perlu ditolong sekarang ni Melayu di kawasan nelayan tadi tu. Okey. Ya. Hujahnya sekarang ni, hujah yang menyokong projek tu kata kita buat ni bukan apa, kita nak bagi sumber pendapatan ekonomi baru. Okey. Saya tu kebetulan lah tu. Ya. Pulau Pinang ni kalau Datuk biasa, Datuk Kedahan. Ya, ya. Tapi tak jauh. Masa kita buat Saya Zoom belajar bebas. di Kedah. Saya belajar di Kedah. Belajar di Kedah. Saya orang Perak. Orang Perak kan? Ha. Okey. Masa kita buat Zoom bebas Ya. Pulau Pinang dulu. Yang ramai yang kerja memang orang balik pulau. Betul. Tapi Datuk pergi tengok hari yang kerja apa? Kerja dia panggil production worker lah. Bukan apa jawatan yang tinggi tu. So memang kalau kita tanya kerja mana, kerja Motorola, Ya, ya, ya. Western Digital, Siemens, semua syarikat besar-besar ni. Semua multinational company. Okey. Ha. Jadi bayangkan bila berlaku keadaan orang kata apa ekonomi dunia berubah dan sebagainya semua tu. Ada dulu kilang-kilang pindah ke Vietnam lah, pindah ke Thailand, yang akan kena kita orang lah. Ya, ya, ya. Sekarang ni saya mengandaikan kalau pembangunan baru kata tak nak dia orang ni jadi layan lah, kononnya nak bagi sumber pendapatan baru ni. Soalan saya, betul ke benda tu boleh berlaku? Saya takut nanti nak pergi ke laut besok nelayan dah kurang hasil tangkapan sebab projek tu. Ya. Kita pun tah latih dia ke nak bagi skill baru ke nak buat benda baru. Saya cakap tu, Ya. saya nak bagi kawan-kawan saya dengar yang dekat Komtar. Ya, ya. Sebab secara realiti dia tak berlaku macam tu. Saya kebetulan bila duduk balik pulau, kadang saya duduk dengan kawan nelayan, babi kita punya enjin macam ni rosak, kita macam ni tak ada duit nak betulkan. Benda-benda yang bukan cerita. Cara dia mau cerita di Komtar ni apa dia? Ya. Oh, kita akan latih dia orang. Kita akan bagi skill baru. Laut dalam. Sumber macam-macam ni benda-benda yang saya tengok. Saya sangsi lah benda tu sebab saya campur dengan orang kampung. Okey. So jadi itu satu aspek. Aspek yang kedua pula tu, nak buat pula time Covid ni. Andaian tadi kalau laku hartanah tu dapat duit, boleh buat LRT apa benda. Mudah ke nak laku zaman Covid ni. Oh, Ekonomi ya. dunia ni. Ya, ya, ya. Ini soalan saya. Ya, ya, Sebab ya. kita tengok projek yang strategi lebih kurang sama di Johor. Apa nama tu? Danggabe. Dangga Bay dan sebagainya semua Forest tu. City. Forest City dan sebagainya tu Ya. pun strategi lebih kurang sama juga. Maksudnya pelabur asing, Ya. China dan sebagainya nak beli. Cuba Datuk pergi sekarang tengok apa jadi tempat tu. Sunyi. Dan sekarang tenang. ni, betul sekarang ni memang pun banyak juga saya tengok. Ini ada lagi saya ni kan? tentang kemasukan berpuluh Jadi- ribu ada kat Pulau Pinang tu. Jadi persoalan saya, Ya. kalau setakat idea saja bagus, Ya. kontak dia tak betul, lepas tu pula kebetulan keadaan semasa pula dah tak macam masa benda tu dirancang. Dan benda ni bukan saya cakap, benda masalah dunia. Dan kita pula baru ni dapat maklumat pun Covid ni pun bukan sekejap, mungkin panjang. So, saya takut tu dalam bahasa orang kampung dia kata apa? Menang sorak kampung tergadai. Kekhawatiran saya lah itulah. Yang tu saya takut tu. Itulah bahaya. Tapi kalau saya cakap macam ni orang marah lah dengan saya tu. kita kena berani Habib. You are the fighter. You So, ya. jujur saya cakap Ya.
orang baru cakap projek pasal 3 pulau tu. Saya cerita yang belum 3 pulau ni wujud pun. Sekarang ni saya terima kes pengusiran ni disebabkan oleh pemaju dan sebagainya beli tanah ni. Makin ramai pula. Kita duk cerita pasal projek pulau ni yang belum siap lagi lah baru buat. Yang sekarang ni yang cerita pemaju masuk kampung. Okey, pemaju masuk kampung dua cara tu yang saya difahamkan. Satu, katalah Datuk ada harta pusaka banyak. Dia kata Datuk Kamal tak payah keluar satu sen pun. Datuk boleh dapat rumah baru, banglo baru. Tengok-tengok dia kata Danang senang Datuk. Datuk bagi power of attorney kepada saya. Habis. Jadi apa dia buat? Dia ambil power of attorney, dia pergi ke bank, dia cagar pula. Maksudnya dia pun buat permohonan modal elio kan. Betul. Lepas tu pula ada satu kes yang saya tahu sendiri. Bila rumah siap, Datuk nak jual rumah tu ke, nak duduk ke apa pun susah sebab apa dia? Tanah tercagar kat bank. Selagi tak settle dengan bank tu. Oh ya Allah. Kes tu datang kat saya. Cerita betul ni. Tanah tu dia ambil tanah tu dia letak dekat bank, dia pakai modal. Bridging loan, modal. Maksudnya nak jual dah tak boleh pula. Tapi ada satu benda real yang kita jangan anggap benda ni straightforwardnya tu tak. Kadang-kadang saya tanya orang kampung, pasal bapak cik jual ni, saya nak pergi Mekah. Benda-benda yang sentimental ni. Saya dah tua, saya nak merasa. Tapi persoalan saya ialah soalan dasar. Apa benda yang kita boleh buat untuk selamatkan benda ni? Sebab hilangnya tanah tu besok tak dapat balik dah. Kan? Mungkin lah. Lepas tu saya galak kan. Agensi yang besar ni, tabung haji ke lembaga angkatan tabung semua ada duit ni, pergi belilah tanah kat balik pulau ni, selamatkan tanah tu. Ada kawasan lagi ke? Banyak. Dan saya difahamkan pun agensi macam JKP, Perda semua ada tanah di balik pulau. Tapi sukar nak dibangunkan sebab dipahamkan lah. Bila ada hubungan pusat dan negeri ni tak berapa selari, jadi agak susah. Tapi sebab tu saya fikir sekarang ni kita jangan balik pada tajuk ni menang surat kampung Tergadai. Yang atas ni lawa yang merana ni orang bawah ni. Betul. Yang kat bawah ni tak kena bati tu. Sebab tu saya tengok nak lawan isu hartanah itu. Saya dah tengok dah. Parti politik saja lawan tak cukup. Sebab benda ni melangkah bagi parti. Kata Datuk cerita pasal Datuk orang Melayu pertahankan tanah Melayu. Tapi last sekali saya tengok ada ke pimpin Melayu juga yang jual tanah tu sebab mahal. Dia pergi kat orang kampung dia ambil murah. Ada satu kes. Tiba-tiba dia nak pada bangsa dia. Tapi kalau dia retoriknya tu, hidup Melayu, selamatkan Melayu. So saya selalu buat lawak, saya kata yang terpinggir Melayu Pulau Pinang ni Melayu balik pulau macam kami orang kampung. Tapi hampa guna nama baik kami ni sebagai apa tau? Cagaran je. Pergi dekat bank, kami nak bantu orang Melayu Pulau Pinang ni. Dapat duit last kali kami terjaga. Ini andaian saya lalu. Saya sebab saya katakan kadang-kadang saya merasakan orang politik ni kadang cakapnya pumpang, tapi realitinya rakyat yang terseksa. Jadi rakyat akhirnya dibuat oleh mimpi indah. Saya contoh macam sekarang lah, sekarang ni ini sebelum jadi wakil rakyat dulu dan kita mengharapkan parlimen bersidang. Sebab itu saya dah seminggu ni panas hari dada. Bila sebut parlimen gerap sebab selama setahun kita minta parlimen bersidang. Impian saya agar parlimen bersidang ni segala masalah rakyat dapat dibawa. Tetapi apa yang ada sekarang ni, tengoklah perangai jelutong lah, perangai itu mangkuk cerita. Ya bukan cerita di parlimen. Sedangkan sekarang ni kita nak tahu apa perancangan kerajaan untuk menyelesaikan pertama sekali masalah COVID. Kementerian Kesihatan tak kita dengar lagi, there is no formula. Sebab saya katakan sampai malam tidak ada ubat. What we need now is a medicine. Sekadar vaksin ni satu hal lah, betul lah berbilion lebih dah. So apa gunanya vaksin ini? Sedangkan akhirnya hari ini saya dapat satu kenyataan daripada England, kalau you disuntik oleh vaksin Sinovac, England tak mengiktiraf, tak boleh pergi ke England pula dah. Nah ini is true. Ada satu lagi benda baru ni saya harap benda ni saya betul. Nak pergi Mekah pun hanya vaksin tertentu saja. Betul kan? Pfizer. Yang lain tak boleh kan? Tak boleh. Jadi apa kertinya gini? Kita ada Sinovac lah, Zeneca lah. Nak pergi Mekah tak boleh. Itu satu. Yang kedua, kita nak tanya kalau orang sakit, yang saudara Lokman Nadam selalu bercakap semua tu, ubat je. Macam kita panggil Imbermatin apa ke? Imbermatin tu. Okey. So jadi sekarang ni Kementerian Kesihatan kena penjelaskan kepada kita. Sakit bisul, ubat bisul apa? Sakit kepala, pening kepala, makan Panadol. Sesemua ada ubat sesema. Batuk, ubat batuk. Ini virus corona, apa ubatnya? Tidak ada. So jadi Wabi you kena tapi saya ni saya bukan saya tahu sikit pasal undang-undang, pasal public policy kan. Pasal medical ni saya kurang. Tapi yang saya nak cuba cadangkan supaya malam ni ada manfaat sikit kan. Kita tengok dekat negara seberang.
Negara di selatan tu lah. Ya. Okay, tak payah sebut lah, nanti sensitif. Ketum. Bukan negara selatan, bukan utara. Selatan. Okey, yang kecil tu. Negara kecil tu. Ya. Dia mula-mula dia sediakan dia punya barisan pimpinan, dia panggil Gen 5, generasi kelima yang akan ganti ni. Pemimpin senior dia yang lama ni. Ya. Sehingga kan dia orang ni dah dipilih siap-siap dah. Ya. Lepas tu tiba-tiba yang timbalan Perdana Menteri sekarang ni, dia kata saya jujur saya tak mampu nak naik jadi. Saya tak mampu sebab yang jadi sekarang ni dia dapat peluang muda pada saya dan dia dapat peluang untuk belajar dan pastikan negara seberang tu, selatan tu lalui rintangan dia lah. Ya. Tapi dia sendiri ni bayangkan, pada dia pun saya tengok dah hebat. Dia kata saya tak mampu. So apa berlaku? Dia orang bincang-bincang balik, naik di cadangan nama 3 orang Ya. yang diberi peluang. Tiga orang ni pula saya tengok time Covid ni, muda ni, ini kita cerita umur tak sampai 50 ni. Kita ujung habis sangat pertengahan 40-an, hujung 40-an. Tiga orang ni jadi menteri yang jaga kesihatan, jaga pasal krisis Covid ni. So, apa yang pengajaran saya dapat? Bayangkan nombor satu, nak selesaikan masalah Covid ni memang perlu kawan yang rajin, ada tenaga, ada imajinasi, sanggup orang kata apa, kalau cerdik tu lagi alhamdulillah lah. Lepas tu yang paling penting ada integriti pula. Okay. Bayangkan kalau 3 orang yang ni berjaya bawa negara dia survive krisis ni. Yes. Untung kepada negara dia tu, ini pemimpin masa depan. Betul. Ini kita ni, saya andaikan, katalah Majlis Pemulihan Negara, ada yang bijak pandai, pengalaman macam Tengku Razali, Datuk Seri Ibrahim. Lepas tu ada satu lagi lapisan ni, Datuk apa kita sebutlah, kita punya Khairy Jamaluddin. Ya. Pemimpin Nurul muda Izzah. lah, pemimpin muda. Lepas tu ada lagi yang hebat-hebat. Saya tahu lah ni, Ong Kiaming apa semua ni yang saya tahu memang pelajaran tinggi. Bayangkan kalau ada muafakat macam tu, barulah rakyat nampak, weh, ini lebih hebat. Ini saya tengok, Allah Akbar, pusing-pusing kat situ juga. Pimai duduk tang tu. Macam mana tu? Apa Datuk boleh komen tu? Saya soalan tu boleh? Bagi saya mudah saja. Saya dah cakap bahawa pilihan raya akan datang nak UMNO, Presiden UMNO kena cari anak-anak muda. Kita mesti bagi peluang pada anak muda. Betul ke tu? Benda tu. Benda tu saya dengar macam-macam. Jumpa sini semua cakap benda tu. Tapi bila pilihan raya tak jadi. Itu peluang pada rakyat. Dah bukan pilihan rakyat. Nak jadi nak sebatikah Presiden sign. Betul. Dia takkan sign ni yang muda-muda ni. Saya cakap okey. Ya. Tapi Datuk jangan soalan ni kat saya. Pengalaman Pengalaman wabi muda, anak orang biasa, anak orang kampung, susah tak susah? Susah tu, nombor satu. Mula-mula nasib baik saya masuk reformasi ni. Reformasi kebetulan 2008 tak ramai nak tani. Saya kena pujuk sampai 3 kali. Okey. Lepas tu bila dah menang pun berebut. Masa berebut ni dia macam-macam lah cerita. Yalah. Siapa ada duit, siapa ada connection, siapa saya tengok PKR pun macam tu juga dalam sekali. Saya tak sebut tu Datuk boleh cakap. Saya nampak begitulah keadaannya. Jadi isu yang saya tengok, saya takut nanti masalah UMNO yang Datuk cerita tadi tu, silap yang kami ni yang boleh elak kalau tak hati-hati, dia menular penyakit yang sama. Saya nampak apa yang berlaku di Negeri Sembilan, apa yang berlaku di Selangor, apa yang berlaku di Johor, dan dapatan saya apa berlaku di Pulau Pinang pun. Wabi jangan nafikan benda ni. Saya nampak penyakit itu ada apabila budaya warlord. Ada benda tu. Sudah ada dalam your party, my party tu cerita lah. Kita memang sekarang ni kita nak tambah habis-habisan ni. So dalam keadaan begini yang saya katakan bahawa yang paling penting, saya kecewa kalau akhirnya rakyat dinafikan. We have to go back to the basic. So sebagai boleh saya cadangkan rakyat. Boleh. Rakyat tolong, saya cakap, saya sebagai pengalaman ni saya tak boleh buat benda ni. Seorang. Rakyat tolong jangan pilih pemimpin-pemimpin yang rakyat sendiri daripada awal tahu dia tak betul. Yang comot lah. Yang comot lah kita cakap. Yang rakyat tahu dari segi etika ke, dari segi pengetahuan ke, dari segi apa saja yang rakyat tak kenal, jangan pilih. Sebab ini bukan saya cakap. Socrates dah cakap beratus tahun dulu dah. Dia kata kalau pilih orang bodoh, pergi ke dewan, jadi pemimpin kita, kita dapat benda bodoh lah. Betul lah. Jadi saya cadangkan ke rakyat, pilih pemimpin yang cerneh-cerneh lah dalam bahasa kampung. Betul. Supaya kita tak perlu warisi benda-benda yang tak. Sebab itu saya katakan bahawa sebenarnya kita harus menerjemahkan suara rakyat kuasa keramat. So mesti dilaksanakan. Tetapi masalahnya kadang-kadang mereka ni ahli-ahli politik ni dia bijak. Sebab politik is the art of deceiving. Tak. Yang tu saya berbeza pandangan itu. Okey. Kenapa cakap macam tu? Dalam tadi saya kritik kata ada orang tak berapa pandai dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya kalau orang tu individu betul-betul bijak, dia mesti mampu jadi seorang politician yang baik. Apa maksudnya? Sebab salah satu cabaran untuk jadi politician yang baik, kita kena berkomunikasi dengan semua jenis orang. Betul. Kita tak semestinya kita graduan universiti hebat, kita rasa jadi pilihan yang baik. Tak. Saya sebut secara tuntas benda tu. Yang kedua pula, kita mesti ada diplomasi,
ada cara, dan benda ni pula ada kaitan dengan budaya, ada berkaitan dengan adab, ada berkaitan dengan tadi orang kata apa, jiwa kental ni, agama, merajuk-merajuk pun tak boleh. Kan? Ni Ya. saya cakap, saya pernah ada umur 34 terjadi di parlimen tu. Betul. Kita terkejut juga sebab saya tengok ada setengah kawan saya peguam hebat di mahkamah ni. Masuk dewan belum tentu. Ketak semacam. Kita anggap dalam mahkamah pun hebat, dalam dewan pun akan hebat. Sepatutnya begitulah. Belum tentu. So bagi saya, ini saya bagi sisi lain pula. Ya. Sebenarnya orang yang kalau boleh jadi pemimpin hebat di parlimen, dia memang cerdik, dia memang bijaksana. Sebab dia memerlukan satu genius juga lah. Ya. Tak, bagi saya satu aja. Pertama sekali dia mesti menjiwai. Dia mesti merasai denyut nadi rakyat. Kalau dia dapat merasai denyut nadi rakyat dan dia merasakan bahawa dia keberadaan dia di situ tu because of rakyat, saya rasa dia akan melontarkan pandangan. Tapi pada masa yang sama, Ya. saya tidak nafikan ada struktur-struktur yang perlu direform. Contohnya lah, kalau macam untuk anak muda, sekarang kita sebab umur 18 semua ni kan. Nak masuk pilihan raya ni kenapa penting? Sebab sebelum dia korup, kita pastikan yang betul. Tapi kalau dia masuk dengan duit tak betul, kan nak masuk pilihan raya kan mahal sekarang. Ya, Masuk duit tak betul, dah dapat duit katalah duit hitam dan sebagainya ni, dia akan rosak. Tapi kita katalah undang-undang tu ada macam Jerman. Macam Jerman. Duit pilihan raya bukan pakai duit sendiri. Pilihan raya pakai duit apa cukai rakyat. Jadi kerja dia dua je. Pastikan dia ada agenda betul, pastikan parti dia dapat sambutan. Jadi parti yang dapat sambutan baru kan dapat dana lebih. Betul. So jadi tugas individu yang berminat di situ kata ada jiwa rakyat ni, dia betul-betul buktikan etika dia, dia punya keterampilan dia tau. Ya. Tapi di Malaysia, sebab tu sehingga hari ni undang-undang berkaitan dengan political finance ni, Yes. saya tahu bila bahas je, ya, tapi tak jadi. Sebab Realitinya berbeza. Sebab Ada tokeh-tokeh di belakang. So jadi benda tu saya nak galakkan pada anak muda yang saya tahu sekarang ni minat politik, cari kawan-kawan, cari duit sendiri. Sebab saya tahu kalau kita masuk politik pakai duit orang, kita akan jadi hamba abdi. Betul. Kepada orang tu. Betul. Kalau kita masuk duit tu pakai duit syarikat, jadi hamba abdi syarikat. Betul. Kalau kita masuk politik tu sebagai duit daripada kelompok, kita jadi hamba abdi kelompok. Ya. Jadi saya cadangkan anak muda yang dengar program yang Datuk malam ni, pengaruh wang terhadap politik ni sangat kuat. Sangat kuat tu. Kebetulan saya cerita kat sini, saya case study saya. Bayu pun berada dalam kawasan dalam Kebetulan apa ini? SPR India, dia nak buat etika baru, permasalahan pengaruh duit dalam dunia politik. Tiba-tiba dia panggil saya jadi case study sebab dia dapat tahu bahawa saya bertanding dulu, saya hanya belanja tak sampai RM15,000. Oh ya. Dan duit itu pula kawan-kawan saya yang ni contribute. Lepas tu saya ingat lagi, saya kena sebut jasa-jasa orang balik pulau ni, kami pun melakukan nasi lemak bungkus sonok-sonok je, betul. Kalau betul lawan saya tu, saya tak nak sebut nama, dia punya billboard saja pun saya tak ada lawan. Betul. Memang hebat. Tapi saya tengok waktu saya pernah mengikuti presidential election in America. Dia di Amerika, rakyat yang bagi duit. Dia bukan dari tokeh-tokeh, dia pakai fundraising. Yes. So dan wang itu diaudit. Okey, dan benda tu pun fenomena baru bila Obama buat micro crowdfunding kan. Sebelum tu pun permasalahan di Amerika pun memang duit lobby lah. Jadi kat Malaysia ni, tapi di sana lobby-lobby ni ada undang-undang. Betul. Sampai siapa kata Datuk ada syarikat A nak lobby untuk tujuan ni, macam dulu kita EDCO kan, dia kena daftar. Di Malaysia undang-undang tu tak ada. Sehingga kan minta maaf tu, ada kawan-kawan kita dapat minit mesyuarat menteri pun dia minta duit banyak. Betul. Saya pernah ni saya cakap betul. Ini saya cakap komunikasi dekat kedai kopi lah. Saya cakap kat kawan-kawan, saya kata kawan menor saya kata, dan kawan parti lain lah, saya kata saya nak cadangkan lah kita buat undang lobby macam di luar negeri supaya undang lebih terus. Dia kata macam mana kami nak cari makan. So benda-benda macam tu saya rasa antara mungkin tajuk satu hari Datuk boleh bincang pengaruh wang dalam politik ni. Ini sekarang tak pecah benda tu. Sabah malam saya cakap dia wolok-wolok ni sudah. Datuk sebut wolok ni belakang dia duit. Betul. Rasuah belakang dia Dan duit. mereka membeli jawatan. Akhirnya bila mereka mendapat sesuatu jawatan itu, dia sebab dia beli, so dia kena untung. Ada katalah sekarang ni ada perkembangan baik kan. Sebab MOU nak dicadangkan undang-undang lompat parti. Tu sekarang ni saya cakap tu, kalau saya lah sekarang ni orang kata Amerika scheme opting. Kata sekarang ni orang kata Amerika dengan China lah sekarang ni ada duit paling banyak. Kita 222 seat je ahli parlimen ni. Untuk nak jadi ahli Perdana Menteri perlukan 114. 112 saja. 113 lah, selesa sikit. Tu 113 ni katalah Datuk orang korporat, saya tanya Datuk lah, cakap kedai kopi. Satu seat berapa nilai dia?
Lebih kurang lah. Yang maksudnya bila saya tawar tu, orang tu terasa nak pindah. Berapa juta? Berapa tinggi sikit lah, berapa juta? Dalam 10 juta? Katalah 10 juta. 10 kali 100 1 billion, less than a billion. Tu. Di negara macam China, billionaire ni banyak. Betul. Maksudnya dia boleh tentukan masa depan Malaysia. Kata dia ambil seorang tokoh yang tak tanggungjawab. Tokoh ni apa dia buat pilihan yang akan datang ni. Ya. Dia sponsor 114 orang. Dan sign semua ni. Ya, ya. Perjanjian semua. Orang ikut cakap aku. Tak, Macam mana tu? ini yang saya selalu utarakan bahawa saya cakap pasal parti saya lah, kan? Bagi seseorang yang berimpian nak jadi seorang pemimpin, mereka jangan lihat murah parti ini. Sebab dia orang katakan okey, dia berbelanja untuk satu tahun lebih kurang dalam 3 juta atau 4 juta. Okey, membeli yakin apa semua. Sampai 3 tahun dia habis lebih kurang dalam 90 juta atau 100 juta. So kalau dengan belanja 1 juta tu jadi presiden UMNO. Apakah itu that cheap? Macam dia punya parti pun, dia berbelanja apa semua tu sampai setahun jadi presiden of PKR. Sebab tu dalam Islam, we have to stop all this nonsense. Sebab tu dalam Islam, dia bila cakap pasal rasuah ni, ada sepanjang rasuah kan. Dia bukan yang beri saja tau, yang terima dua-dua kena. Ya, sebab itu pengalaman saya buat ke SPRM, kebetulan dulu dapat peluang dilantik oleh Tuan Agong dalam lembaga penasihat wakil parlimen tu. Saya tengok, kadang-kadang dalam kes rasuah ni, kadang-kadang lah. Saya cakap kadang-kadang kalau sama-sama buat tu, tak ada yang kita panggil yang tamak. Biasa orang tak tahu. Bila ada salah seorang tu yang tak puas hati. Ya. So persoalan dia kadang-kadang yang kena tu kadang-kadang kesian ni. Menjawab awam. Ya. Yang token-token kat luar ni kadang-kadang tak kena atau tidak. Yang sekarang pula lagi bercelaru tu. Kalau tengok tiba-tiba kes rasuah masa tiba-tiba sekarang ni, tarik balik. Bayang benda-benda macam ni, apa mesej rakyat sampai? Bagi saya melihat sekarang ni rakyat sebenarnya terus terang saya dapatan saya lah. Saya Sabah malam saya berkomunikasi dengan teman-teman pelayar. Ini warganet. Kemudian saya juga kesempatan telefon berbual. Matlamat orang lain tak ada sekali, rakyat merasakan sudah sekian lama tertipu. So it's a time for us to make the corrections. Memanglah kadang-kadang orang marah dekat saya. Kan? Kadang-kadang bila saya cerita keburukan, jadi kita kena terima lah. Kalau Datuk, saya yang mana marah kat Datuk ni, saya nak bela Datuk sikit je. Saya percaya dalam setiap mana organisasi, baik parti politik, baik jabatan, baik syarikat, ada orang yang baik-baik. Ya, insya-Allah. Ada orang baik-baik. Ya. Persoalan dia, pilihlah yang baik-baik tu ke depan. Saya percaya, saya cakap ni bukan sebab saya nak ambil hati Datuk UMNO tak. Datuk belanja kopi tak tu. tak. Dalam UMNO pun ada yang baik-baik. Saya bayangkan hari ni, kalau katakan dalam politik Malaysia hari ni, tak ada berlaku pembangkang dan pemerintah, saya kata, siapa nak iktiraf demokrasi Malaysia ni? Betul. Kena fikir benda tu. Katalah tiba-tiba hari ni parti-parti pembangkang duk kena lanyak je, duk kena apa, dia kata okeylah pilihan kami tak nak masuk lah. Apa akan jadi kat Malaysia tu? Tak. Bayangkan kalau benda tu tiba-tiba kan. Betul. Datuk cerita tadi kekecewaan rakyat. Saya setuju, tapi hari ini saya nak cakap kat rakyat. Kalau kawan-kawan saya datang kat saya mari ni politik Datuk ni, kalau dia tak minat politik, dia cakap dia tu, saya terus counter, saya kata macam ni. Ini bahaya. Sebab politik hari ni saya duduk dah kat dewan. Sekali dia kata permasalahan di depan kami ialah sekian. Yang sokong katakan sokong, yang setuju katakan tak setuju. Itu bukan sejuta tu sekarang ni. Bilion. So jadi kawan-kawan, saya tahu banyak cerdik pandai, kawan sekolah saya, kawan-kawan Datuk semua yang hebat-hebat ni masuk politik. Jangan tak masuk. Masuk politik, bantu rakyat buat keputusan. Sebab saya pernah dulu ketika 2013 saya dah nak give up, tak nak tanding. Ada seorang pemimpin UMNO yang baik, saya tak nak sebut nama dia di sini. Saya tanya dia, Tan Sri, saya malas nak masuk politik. Dia tanya saya balik, Datuk, masa apa masuk politik? Saya tak pernah ada cita-cita nak masuk politik. Masa reformasi tu, bela orang sana, bela orang sini, kira reformasi dan sebagainya, tiba-tiba nama saya naik, kena balik tanding. Habis tu, kau suka tak suka? Saya kata ada satu benda saya suka. Bila saya nak tolong orang, saya call OCPD tengah malam pun dia bagi muka. Call DO tengah malam dia bagi muka. So bagi saya nak bagi tahu dekat kawan-kawan anak muda yang dengar, Datuk ada penonton anak muda kan. Kalau niat nak tolong orang, politics atau politician is the best profession. Tapi jangan gelong lah. Jangan gelong. Jangan gelong lah. Sebab saya dah rasa benda tu. Masa jadi YB dengan mantan ada beza. Mantan orang call susah angkat sikit lah. Tapi saya terima kasih kat Datuk, walaupun saya mantan dia panggil juga. Nah, saya nak berkongsi pandangan, berkongsi fikiran. Ya betul. Sebab saya kadang-kadang YB saya cakap terus terang, kadang-kadang ada kalanya saya kecewa apabila pimpinan merasakan bahawa bangsa kita ni seolah-olah pengemis. We are a beggar in our own country. Tengoklah macam tadi cakap tadi, bendera putih lah bila susah. Orang lain tak buat pun. Jadi apakah bangsa kita yang merdeka,
yang perjuangan yang diperjuangkan oleh tok nenek kita dulu, akhirnya kita bebas daripada penjajahan. Saya nak tambah sikit dengan poin Ya, tadi. ha. Datuk orang UMNO memang Datuk nak tengok Melayu yang cerdik-cerdik untuk jadi pemimpin Malaysia kan. Ya. Contohnya betul. Saya nak go sedikit ke depan. Bayangkan itu. Bakat terbaik Melayu, bakat terbaik Cina, bakat terbaik India, bakat terbaik Ibang Kadazan memimpin Malaysia. Tu dia punya tenaga yang baru yang akan timbul tu. Modal dunia tu. Tak ada tempat lain. Betul. Kalau dekat negara Arab ya. Betul, Kalau kat betul. Indonesia pun 100% pun ni. Bayangkan, tapi itulah yang saya kata tadi tu. Bayangkan pemimpin yang ada hari ni, kerja dia boleh tahu. Bagi peluang bakat-bakat baru yang hebat-hebat ni, Ya. duduk depan, tu nak bukanlah saya cakap secara positif. Ya. Nak selesai masalah COVID ni memang tak ada rujukan. Betul. Tak ada buku nak cari textbook case study, tak ada. Jadi yang kita kena buat hanya pastikan bakat betul je. Jangan cari Spanish fly sudah lah. Yalah betul. Ini kalau ada ambil yang recycle, nak ada idea baru ke? Tak, yang paling pentingnya Wabi, saya sering mengimpikan akan wujud warga cinta damai yang sentiasa harmonis untuk negara kita. Saya usia dah berapa, tak lama lagi kita pun dah akan pergi juga. Saya mimpikan sebab untuk anak-anak saya, cucu-cucu saya dan saudara semua. Baik saudara, kita pun dah melangkaui waktu lebih sejam. Okey tu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Wabi selama 1 jam. Tak terasa masa berjalan Wabi. So mungkin dalam masa akan datang kita akan mengupas lagi. Tapi matlamat kita melihat warga bangsa kita sentiasa dibela, dan kita mau melihat bahawa ahli-ahli politik ni benar-benar menjiwai dan merasai perasaan warga bangsa yang diwakilinya. Jadi Wabi, saya bagi kesempatan 1-2 minit nak bercakap. Silakan. Okey. Saya nak cakap kepada penonton Datuk Kamal, terima kasih jemput saya. Pertama sekali, COVID ini benda yang real, memang krisis yang serius. Ada cara mudah, tak mudah. Tetapi kalau kita dengan semangat, saya panggil itulah, bulat air kena pembentung, bulat kata kena muafakat. Kita bukan orang kata apa nak menyalahkan siapa-siapa, tak. Tapi kita ambil pendekatan, inilah masanya kita berlaku adil sesama kita. Sebab saya tengok COVID ni tu, dia tak kena bangsa, tak kena kaya miskin, negara hebat macam mana, semua kena. Time inilah kita nak butuhkan ajaran Islam tu yang kata al-adlu bil ihsan, lakukanlah keadilan dan keihsanan kepada semua orang. Jadi saya cadangkan penonton Datuk, bagi semangat pada kawan-kawan. Pertama, pastikan yang cernih-cernih ni datang jadi pemimpin yang akan datang. Pastikan mereka-mereka yang akan jaga kepentingan rakyat Malaysia ni yang betul-betul. Jadi Datuk, terima kasih Datuk program yang baik. Saya pada malam ni orang kata apa, bersati Datuk. Ucapkan terima kasih Datuk. Jadi kita mengharapkan agar saudara semua, dan akhirnya sebelum penutup saya ni, saya minta supaya menteri di Jabatan Perdana Menteri, sahabat saya Datuk Idris ni, fikirkanlah kenapa di Langkawi boleh naik kapal terbang sampai beribu orang, sedangkan nak semayang di masjid tak boleh, cuma 3-4 Satu lagi tu, sampah rakyat ni kalau dah pergi enjoy dekat mana tempat janganlah, bukan Langkawi, baru ni dia tunjuk gambar yang dekat air terjun mana tu. Tiba-tiba sampah bersepah. Itu dekat ini apa, dekat Hulu Yang. Janganlah. Baik saudara, kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.